Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan apa akan jadi selepas PRN Melaka. Kenapa saya buat pencerahan berkenaan dengan isu ini? Kerana saya lihat politik yang ada di Melaka hari ini, yang mana BN dan PN ini saling bertelagah sesama sendiri. Jelas kita lihat, yang mana hari ini juga kita lihat orang UMNO membuat laporan kepada Presiden Bersatu. Ini jelas kita lihat bahawa apa yang berlaku di pusat selepas PRN Melaka ini pasti akan bergolak. Dan disitulah kita lihat Parti Bersatu akan menarik sokongan daripada kerajaan yang ada dan berlakunya PRU ke-15. Dulu saya membuat analisa berkenaan dengan isu ini yang mana saya mengatakan bahawa apa yang berlaku di Perak akan berlaku di pusat. Ramai rakyat mengkritik apa yang saya perkatakan. Ramai mengatakan bahawa tidak mungkin apa yang berlaku di Perak akan berlaku di pusat kerana cara berbeza dan mereka tidak mungkin boleh lakukan. Tetapi hakikatnya hari ini UMNO dah jadi Perdana Menteri. Ini yang berlaku apabila lepas PRN Melaka ini, yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Presiden kepada Bersatu tidak akan berdiam diri. Hari ini kenapa Bersatu berdiam diri dan terus bersama kerajaan yang ada? Kerana mereka fikir bahawa mereka tidak nak menyerah kepada Pakatan Harapan. Kerana mereka telah pun keluar dan mengkhianati Pakatan Harapan, jelas mereka nak berpatah balik ataupun mereka nak bersama dengan Pakatan Harapan. Ini adalah satu sifat ego seorang pemimpin yang mana dia tak nak kembali ataupun nak bertobat untuk menyerahkan kepimpinan negara kepada Pakatan Harapan. Dan mereka takut bahawa jika Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, mereka semua akan dikorek. Kerana jelas mereka telah pun melakukan kesalahan sewaktu pentadbiran. Dan kenapa Bersatu ini masih nak mengekalkan diri mereka dalam kerajaan yang ada hari ini? Kerana kita tahu orang-orang Bersatu yang ada dalam kerajaan, termasuk yang di atas ataupun yang di bawah, yang mana kita tahu ramai juga kroni-kroni yang mendapat jawatan, seperti mana contohnya yang kita lihat apabila Menteri Telekomunikasi membuang ramai ahli Bersatu yang mendapat jawatan dalam kerajaan di kementerian beliau. Ini adalah satu contoh. Jadi mereka mempertahankan bersama dengan UMNO hari ini adalah untuk mengumpul tenaga. Tenaga ini yang dimaksudkan adalah sumber keuangan mereka untuk mereka bertanding di PRU ke-15. Dan apa yang mereka mahu hari ini sudah dapat. Kerana apabila Perdana Menteri mereka ditukar oleh Perdana Menteri daripada UMNO, tetapi jawatan-jawatan penting yang ada di kementerian ini tadi tidak mereka boleh ganggu. Ini adalah untuk mereka mengekalkan kuasa mereka, untuk mereka mendapat dana sebagai dana pilihan raya mereka. Dan selepas PRN Melaka ini, inilah medan mereka yang mana kita lihat mereka akan menarik sokongan dan kerajaan akan terbubar ataupun di waktu itulah kita lihat sekali lagi kancah politik kita ini menjadi hangat. Tetapi saya rasa waktu itu terus saja pembubaran PRU ke-15. Dan apa yang berlaku di Melaka ni, ramai juga yang bertanya, yang mana saya lihat semua kita ni faham bahawa kerajaan negeri Melaka ini dilihat sebagai seolah-olah kecil. Tetapi sebenarnya kenapa menjadi perebutan? Kenapa kita lihat mereka bermati-matian? Kerana ini adalah satu yang kita lihat. Apabila kerajaan negeri itu boleh dikawal ataupun boleh diperintah oleh satu parti, maka mereka akan menang. Akan datangnya akan menang untuk parlimennya. Dari parlimen inilah mereka akan membentuk kerajaan yang ada hari ini. Kerana adun-adun ini anggap saja sebagai batang kepada cabang dan ranting. Manakala ahli parlimen ini ada di atas adun ni tadi. Jika adun-adun yang menang di kawasan ini tadi adalah daripada parti yang sama, maka ahli parlimen yang akan bertanding di situ akan datang, akan menang. Jadi ini adalah satu yang sangat penting di Melaka ini. Inilah yang untuk mengukuhkan, untuk menambahkan bilangan kerusi
ahli parlimen di waktu akan datang untuk membentuk kerajaan di pusat. Karena itu UMNO begitu takut jika mereka kalah di Melaka, maka mereka fikir bahawa seperti mana di Selangor, seperti mana di Pulau Pinang, mereka tidak akan dapat merampas balik. Jadi mereka harus sebagaimana cara pun, kewangan sebanyak mana pun dikeluarkan, mereka nak kemenangan ini untuk mereka mengukuhkan cabang ranting untuk ahli parlimen mereka apabila PRU ke-15 ini nanti. Sebagai contoh, di setiap parlimen itu mungkinlah, paling tidaklah, tapi ini contoh, ada 2 adun di sana. Kalau satu adun nih pembangkang, satu adun ini dimenangi oleh kerajaan, tetapi ahli parlimennya kerajaan, maka lambat laun adun pembangkang ini nanti akan juga tersingkir, maka kawasan ini akan menjadi kawasan ahli parlimen dan juga adun daripada kerajaan. Karena mereka akan berjaya mengawalkan semua kawasan ini tadi dengan bajet-bajet yang mereka akan datang, mereka akan menggunakan kuasa politik mereka, kuasa mereka mentadbir dengan memberitahu rakyat dengan bohong-bohong yang sudah kita lihat berpuluh tahun berlaku. Jadi apa yang berlaku ni amat penting untuk kita mengubah sikap kita, bahawa kita harus tahu juga tentang sedikit selok-belok politik ini supaya kita tidak mudah dibohongi oleh ahli-ahli politik yang sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Perkara-perkara seperti ini tidak juga saya katakan kepada parti UMNO, parti Bersatu ataupun parti PAS, parti yang lain-lain. Mungkin juga dalam komponen PIHES ada juga ramai yang seperti ini. Tetapi mungkin tidak keseluruhan PIHES itu buruk ataupun ada sifat seperti ini. Tetapi untuk UMNO, Barisan Nasional yang kita dah lihat bahawa mereka dah mengamalkan perkara ini begitu lama. Inilah yang berlaku di Sabah dan Sarawak. Kenapa kerajaan negeri Sarawak ataupun Sabah itu kuat? Dulu kita tahu bahawa undi ataupun stok untuk mereka mendapatkan kursi ini adalah daripada Sarawak. Karena kita tahu apa yang berlaku di kerajaan negeri Sarawak, mereka telah pun berjaya mengawal, yaitu adun-adun ini rata-ratanya GPS telah pun menang. Waktu itu mereka tidak ada GPS, tetapi yang berkuasa waktu itu PBB yang mana mereka menguasai semua adun-adun ini. Jadi dari adun-adun ini tadilah ahli parlimen pergi bertanding dengan mudahnya mereka menang, dan mereka boleh buat sudah perkiraan bahawa mereka boleh menang berapa kursi di setiap negeri ini. Jadi di sini jelaslah jika kita nak perubahan, maka ini di Melaka PRN bukan untuk eksperimen, tetapi ini adalah satu kenyataan yang perlu rakyat tolak. Dan apabila kerajaan Melaka ini dipimpin oleh pemimpin yang betul dan telus, maka mereka-mereka inilah yang akan berjaya untuk membantu ahli parlimen dan menambahkan bilangan kursi untuk menukar kerajaan yang akan datang di PRU ke-15. Jika perkara ini tidak dilakukan, maka susah. Apa yang berlaku, yang mana saya perkatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menarik sokongan ini, sudah jelas bahawa mereka tidak akan bersama dengan UMNO. Tetapi mereka juga tidak nak bersama dengan PIHES. Kerana mereka ni sudah keluar dan mengkhianati PIHES. Tetapi mereka juga tak nak bersama dengan UMNO kerana mereka ingin kekuasaan dan mereka ingin bertanding. Mereka ini ingin berada di kawasan mereka dan terus bertanding. Maka kalau bersama dengan UMNO, kemungkinan ramai juga mereka tidak boleh bertanding dan agihan kursi mereka akan berkurangan. Jadi mahu tidak mahu, kerana kuasa mereka harus bertanding, dan salah satu harus mengalahkan diri apabila PRU ke-15 ini, dan apabila mereka menang ataupun kalah, baru mereka akan fikir nak bergabung atau tidak. Jadi untuk rakyat, kita harus lihat ke depan bahawa di PRU ke-15 ini
permainan BN dan PN ini amat jelas. Mereka di akhirnya akan terus bergabung untuk membentuk kerajaan. Dan mereka akan buat seperti mana yang ada hari ini. Yaitu mungkin mereka akan memberi timbalan Perdana Menteri kepada PN. Ataupun mereka akan membuat pegiliran kuasa. Ini yang amat berbahaya untuk kita rakyat. Kerana ekonomi, kita punya kestabilan politik apa semua ni bergantung kepada orang politik. Orang politik inilah yang menentukan hala tuju negara. Mungkin kita tidak nak ambil tahu tentang hal-hal politik ini. Tetapi kenapa kita ni seperti ini, harga barang mahal, sebagainya, ataupun gaji, peraturan, semua ditentukan oleh orang politik. Jadi, kita sebagai rakyat harus memilih yang terbaik. Kita lihat hari ini. Mereka memberi kulit yang kepada kita, peruntukan yang kita dengar begitu besar. Tetapi, apakah sampai kepada kita? Rakyat tahu tak? Peruntukan yang apabila mereka cakap dah keluarkan, maka peruntukan itu terus saja berjalan dan di kementerian-kementerian dah dapat. Peruntukan itu datang bukannya sekumpul duit. Dia hanya sekeping kertas yang seperti ini. Mungkin sekarang sudah main cash-in saja, maka dah terus sampai ke kementerian. Maka duit-duit ini sudah ada di tangan mereka. Tetapi apakah duit-duit ini sampai ke tangan rakyat? Belum. Dan berapa banyak ketirisan akan berlaku di situ. Inilah kalau kita memilih pemimpin yang salah. Jadi saya harap inilah pencerahan saya yang mungkin tidak bermakna dan harap-harap memberi manfaat kepada yang mana kawan-kawan yang ada di luar menonton channel saya ini. So, sekian, terima kasih, thank you.